Okey, Malaysia hari ini kini kembali seperti mana yang saya wawarkan sebentar tadi. Kita nak bercakap tentang Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 yang bakal diadakan pada 29 Februari sehingga 2 Mac ini di PICC Putrajaya. Untuk itu kita terus saja saya nak kenalkan kepada anda di sebelah kiri saya. Kita bersama dengan Dato' Sri Ramlan Dato' Harun, Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ya, dan di ujung sana kita bersama dengan Dato' Sri Azhar Abdul Manaf, Ketua Pengarah MARA. Okey, jadi soalan pertama ni saya nak ajukan kepada Dato' Sri Ramlan terlebih dahulu ya untuk bercakap tentang kongres ini yang bakal berlangsung 29 Februari sehingga 2 Mac ini, dan boleh Dato' Sri terangkan tentang matlamat kewujudan KAB 2024 ini dan difahamkan ianya kali ini mempunyai kluster ataupun kumpulan yang disifatkan berfokus. Silakan Dato' Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MHI yang menjemput kami pada pagi ini. InsyaAllah Kongres Ekonomi Bumiputra yang ke-10 ini akan diadakan daripada 29 sehingga 2 bulan Mac ya, di PICC Putrajaya yang Fazli disebutkan tadi. Kongres Ekonomi Bumiputra yang pertama telah diadakan pada tahun 1965 dan pada masa tersebut telah wujud beberapa entiti yang bertanggungjawab dalam mengambil kira kebajikan ataupun membina ekonomi Bumiputra. Dan masa terus berlalu dengan amat pantas dan pada masa kini keadaan telah pun benar-benar berubah. Jadi persekitaran yang berubah ini juga mendorong kerajaan untuk melihat balik pelbagai dasar dan polisi berkaitan dengan ekonomi Bumiputra. Lantaran itu, Kongres pada kali ini amat signifikan untuk kita melihat balik peranan dan tanggungjawab kerajaan dalam membina ekonomi menambah baik dan mengangkat darjat ekonomi Bumiputra. Dan kerana itu kerajaan telah dalam kongres kali ini kita telah membentuk sebanyak 10 kluster seperti yang Cik Fazli disebut tadi, di mana antaranya melibatkan modal insan, pemerkasaan desa, orang asli, teknologi baru dan sebagainya. Semua aspek yang berkaitan dengan ekonomi Bumiputra. Tapi apa yang menarik pada kali ini, selain daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan mengangkat keadaan ekonomi Bumiputra, malah kita juga memfokuskan kepada perkara yang bukan ekonomi sifatnya. Maknanya beyond ekonomi. Di mana insyaAllah melalui kongres ini kita akan mengangkat agenda Bumiputra dalam kluster, dalam sektor-sektor yang baru. Yang sebelum ini bukan menjadi keutamaan kerajaan. Ya. Seperti contohnya teknologi baru, AI, Internet of Things dan sebagainya. Perkara-perkara ini merupakan perkara-perkara baru yang perlu dilihat semula. Kita tidak lagi mahu melihat ke belakang, kita akan terus ke depan dan kongres pada kali ini akan bersifat futuristik. Di mana ufuk yang kita ambil kira sekurang-kurangnya 30 tahun daripada sekarang. Dan insyaAllah melalui dasar-dasar baru yang akan kita bentuk melalui kongres ini, kita akan dapat mewujudkan kumpulan Bumiputra, Melayu dan sebagainya yang betul-betul dapat bersaing. Bukan setakat dalam negara, malah kita nak ia pergi jauh beyond dalam negara, malah ia akan pergi sampai ke peringkat pesada antarabangsa. Dan ianya akan kekal relevan sehingga 30 tahun akan datang nanti. Sekurang-kurangnya lah. Okey, Dato' Sri Azhar, kita lihat keberhasilan untuk KAB 2024 ni bukan retorik semata-mata ya. Dan pandangan Dato' Sri Azhar pula tentang selaku Ketua Pengarah MARA, sebab kita tahu bahawa KAB pertama diperkenalkan pada tahun 1965. Okey, dan ianya sikit sebanyak berjaya untuk nak mengangkat nama MARA waktu ketika itu. Jadi mungkin Dato' Sri boleh lihat ya bagaimanakah MARA ni dilihat sebagai segala-galanya untuk Bumiputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fazli. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, saya nak betulkan sikitlah. Jadi Kongres Ekonomi Bumiputra ni bukan semata-mata mengangkat nama MARA sebenarnya. Selepas daripada kongres tu, post kongres tersebut ada agensi-agensi lain yang wujud daripada kongres tu. Dan MARA salah satu daripada nama agensi yang timbul ataupun dihasilkan daripada kongres tu. Kita tengok kenapa nama MARA diangkat pada ketika itu. Kalau kita lihat, dia ada 2 faktor yang kita perlu lihat pada ketika itu. Pertama sekali kita tengok pada asal kewujudan RAIDA pada ketika itu, yang di bawah kita kata Federal Legislative Council, Majlis Perundangan Persekutuan yang menjaga RAIDA pada ketika itu. Dan kita tengok fokus RAIDA pada ketika itu lebih kepada
melaksanakan projek-projek infrastruktur seperti jalan kampung, balai raya, malah tandas pun pada kita radar berperanan. Jadi skop tugas radar pada kita itu agak terhad. Dan faktor kedua ialah berkaitan dengan desakan daripada golongan majoriti. Maksud saya golongan bumiputera pada kita, wujud rasa tidak puas diri di mana tidak kesamarataan dari segi agihan ekonomi pada kita. Maka hasil daripada kedua-dua faktor tadilah, maka wujudlah Kongres Ekonomi Bumiputera, dan dalam masa yang sama maka terlahirlah MARA. Dan saya tak nafikan bahawa melalui Kongres Ekonomi itu maka nama MARA itu tidak lain tak bukan menjadi bualan ataupun menjadi satu agensi yang menjadi harapan pada kaum Bumiputera. Dan peranan MARA dari dulu, kini dan sekarang ini kita telah pun memperkasakan di masa ke semasa. Kalau kita lihat pendekatan MARA sekarang ini, kita berfokus kepada 3 pendekatan ataupun gagasan, iaitu pertama kita memberi fokus kepada pertama sekali penyertaan. Yang kedua kita memberi fokus kepada pemilikan, dan terakhir sekali kita memberi fokus kepada penguasaan. Kalau kita lihat sepanjang penubuhan MARA selama lebih kurang dalam hampir 6 dekad, bila kita sebut pasal penyertaan tu, kita tak nafikan bahawa peranan MARA pertama lagi dalam bidang pendidikan. Orang semua kenal MARA. Pertama sekali bila sebut pasal Malaysia, orang kenal pasal MARA. Jadi kita tak boleh, MARA tak puas hati dengan penyertaan. Maksudnya kita lahirkan jurutera, kita lahirkan doktor, tetapi kita nak pergi beyond that. Maksudnya bukan setakat dia turut serta dalam bidang kejuruteraan, jadi engineer, dia jadi doktor, tapi kita nak supaya, sebagai contoh, seorang doktor dia akan memiliki klinik sendiri. Tapi selepas pada memiliki klinik, apa dia nak lagi? Maksudnya bukan setakat memiliki klinik, tapi dia mesti menguasai dalam bidang. Itu jawapan saya untuk setakat itu. Dan ia bukannya satu retorik, tapi kita percaya bahawa kerajaan bersungguh-sungguh untuk pastikan kali ini Kongres Ekonomi Bumiputera pada kali ini kita akan hasilkan resolusi yang boleh memberi manfaat pada kaum Bumiputera. Itu saja. Yalah, waktu ketika itu MARA dilihat segala-galanya untuk Ibu Putra waktu ketika itu. Okey, nak kembali kepada Datuk Seri KSU, berbalik kepada KAB 2024 ini, sudah pastinya akan ada perbezaan lah setiap kali penganjuran. Jadi apakah ekspektasi Datuk Seri KSU tentang pelaksanaan bagi tahun ini, Datuk Seri? Kongres pada kali ini kita harap dia lebih bersifat holistik dan inklusif, mengambil kira semua lapisan masyarakat dan juga merentas sempadan geografi. Dan apa yang unik pada Kongres Ekonomi Bumiputera pada kali ini adalah dari segi penganjurannya. Di mana kalau kita tengok daripada kluster yang telah kita bentuk, dia termasuk melibatkan Bumiputera Sabah, Bumiputera Sarawak, orang asli dan sebagainya. Dan kita harap melalui kongres ini kita akan dapat membantu kerajaan menetapkan hala tuju dan pendekatan baru dalam kita mengangkat agenda ekonomi Bumiputera yang adil, sama dan inklusif. Dan seperti saya sebut tadi, inklusiviti yang kita cuba wujudkan pada kali ini adalah kita juga melibatkan kaum bukan Bumiputera. Kita menjemput juga panel-panel yang terlibat dalam forum dan sebagainya, melibatkan pihak-pihak bukan Bumiputera. Kita juga nak mendengar, nak mendapatkan pandangan daripada semua pihak. Kita tak nak dia terlalu terangkum dalam Bumiputera atau Melayu semata-mata. Dan satu lagi dari segi kaedah kita melaksanakan kongres ini, di mana kita telah melaksanakan ratusan sesi libat urus dengan pelbagai pihak di setiap lapisan masyarakat. Kita turun ke kedua bandar, kita turun ke universiti dan sebagainya. Dan daripada situ nanti kita harap kita boleh garap sebanyak mungkin input, sebanyak mungkin maklumat untuk kita adunkan dan kita cerakinkan untuk menjadi resolusi dasar baru ke arah memperkasakan agenda Bumiputera ini. Dan kaedah sesi libat urus ini berterusan, saya ingat ratusan sesi telah kita buat. Dan insyaAllah pada hari kongres nanti, kita juga akan, semasa pembentangan daripada setiap keluar kluster nanti, juga kita akan buka lagi pandangan-pandangan lain. Mungkin kita akan dapatkan lagi pandangan yang sebelum ini kita tak perolehi semasa sesi libat urus. Dan kalau kita mengambil kira kepada tema Kongres Ekonomi pada kali ini, iaitu positif, progresif dan inovatif. Dan kita amat berharap agar agenda Bumiputera yang kita angkat ini betul-betul akan dapat membina satu agenda ekonomi Bumiputera yang betul-betul mampan, kalis masa,
kita tak mau lagi dasar-dasar bersifat semasa. Kita nak dia bersifat futuristik. Dan akhirnya boleh kita harapkan untuk menjadi satu dasar yang betul-betul mengangkat dan melindungi agenda Bumi Putera yang kita akan wujudkan selepas ini, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Okey, kita ada lebih kurang dalam 2 minit setengah saja lagi ni. Soalan takhir saya nak ditujukan kepada Datuk Seri Azhar. Bagaimana Datuk Seri melihat penglibatan MARA yang boleh menjadi penggerak proaktif dalam nak menjayakan pasca KAB 2024 pengajuran pada kali ini, sekaligus nak meneruskan agenda pemerkasaan ekonomi Bumi Putera. Ya, terima kasih Fazli. Pertama sekali saya mengambil kesempatan pada kali ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana memberi kepercayaan kepada MARA untuk turut serta menjadi sekretariat dalam program Kongres kali ini, di samping Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Desa dan Wilayah. Dan kita mendapati bahawa walaupun Kongres ini akan berlangsung pada 29 Februari hingga 2 Mac nanti, tapi sepanjang SLU tu kita dapat banyak resolusi dan juga pandangan-pandangan daripada para peserta. Maksudnya MARA walaupun dia terlibat secara langsung dalam 2 sekretariat saja, dalam 2 kluster saja, tapi kita mengangkat wakil kita dalam semua kluster. Dan kita mendapat input-input tersebut, dan kita sebahagian daripada input-input tu kita dah rangka strategi kita. Dan apatah lagi apabila selepas daripada Kongres Ekonomi Bumi Putera ini berlangsung, insyaAllah segala cadangan resolusi yang akan dibangkitkan nanti kita akan jadikan sebagai panduan kepada kita untuk kita laksanakan inisiatif baru kita untuk pastikan para kaum Bumi Putera mendapat manfaat daripada program-program hasil daripada resolusi yang akan dibentang kepada Kongres kali ini. Jadi insyaAllah kali ini MARA diwujudkan 59 tahun dalam Kongres yang awal, tapi dalam Kongres yang ke-10 ni MARA juga terlibat. Dan saya harapkan bahawa peranan MARA akan lebih besar lagi untuk melaksanakan apa juga resolusi daripada Kongres kali ini. Terima kasih. Baik, insyaAllah sama-samalah kita untuk menjayakan KAB 2024 ni yang bakal diadakan 29 Februari sehingga 2 Mac ini di PICC Putrajaya. Jadi kita harapkan bahawa KAB 2024 ni dapat memperkasakan ekonomi Bumi Putera supaya menjadi sebuah komuniti yang madani, maju, terampil dan juga terangkum. Ya. Jadi mereka yang berada di luar sana boleh sama-sama untuk menyertai program ini, Datuk Seri? Kita jemput seramai mungkin untuk hadir. Cuma tempat di PICC itu agak terhad. Ya. Kita dalam satu masa mungkin boleh menempatkan dalam 3,000 peserta. Tapi insyaAllah kita jemput. Sesi ini akan berlangsung selama 3 hari. Dan mungkin ada ruang-ruang yang kita boleh bergilir dan sebagainya. So kita jemput semua untuk hadir bersama. Boleh nanti kita menjayakan KAB 2024. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Datuk Seri Ramlan Datuk Harun, Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Terima kasih juga diucapkan kepada Datuk Seri Azhar Abdul Maraf, Ketua Pengarah MARA. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan saya dan juga Nas di MHI.